Assalamualaikum. Harap semua sihat. Okey, kita akan sambung kita punya sesi pembelajaran secara online. Okey, untuk hari ini kita akan belajar mengenai pengurusan mental dan emosi. Okey, apa yang kita akan pelajari dalam topik hari ini ialah yang pertama, situasi yang mempengaruhi ketidakstabilan emosi. Yang kedua, kepentingan menguruskan ketidakstabilan emosi. Dan yang ketiga, kemahiran mengurus ketidakstabilan emosi. Jadi, untuk hari ini kita akan pelajari apa faktor yang akan mempengaruhi ketidakstabilan emosi, mengapa kepentingan mengurus ketidakstabilan emosi, dan kita akan pelajari kenapa pentingnya untuk menguruskan ketidakstabilan emosi. Okey, apa itu emosi? Emosi bermaksud perasaan yang kuat ditujukan kepada seseorang ataupun sesuatu. Emosi yang tidak stabil, ia akan mengakibatkan kemudaratan kepada fungsi tubuh dan mental seseorang. Sekiranya ketidakstabilan emosi berlaku terhadap individu, ia boleh menyebabkan kegelisahan, kemurungan, tidak menaruh harapan yang tinggi dalam hidup, tidak mampu bergembira seperti orang lain. Okey, di sini saya akan berkongsikan fakta mengenai emosi. Okey, ahli psikologi dan fisiologi berpendapat bahawa emosi melibatkan perasaan, gerak hati dan tindak balas fisiologi. Emosi akan wujud dalam pelbagai bentuk, sama ada positif ataupun negatif. Okey, di sini saya akan bagi contoh antara emosi positif dan emosi negatif. Okey, sepanjang dalam hidup kamu, saya pasti kamu mesti pernah mengalami keadaan seperti ini, di mana ada subjek-subjek tertentu kamu rasa ia mudah, tetapi ada subjek-subjek tertentu kamu rasa susah. Untuk subjek yang mudah ni, bila kamu mempelajari, kamu rasa mudah and kamu suka untuk belajar subjek tersebut. Tapi subjek yang sukar tu kamu rasa nak belajar susah, nak hadam dia susah, so kamu tak ada semangat untuk mempelajari subjek tersebut. Okey, antara contoh emosi yang positif ialah seperti gembira, teruja dan riang. Dan negatif adalah seperti marah, sedih dan kecewa. Saya pasti kesemua emosi ini kamu pernah alami dan pernah berlaku pada diri kamu. Okey, seterusnya kita akan mempelajari situasi-situasi atau faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakstabilan emosi. Okey, situasi pertama ialah kegagalan dalam peperiksaan. Saya pasti kamu semua pernah mengalami situasi ini, di mana kamu berasa tertekan, berasa stres apabila apa yang kamu hendak capai dalam peperiksaan tidak dapat dicapai. Jadi kebiasaannya perkara ini akan jadi lebih teruk apabila dapat tekanan daripada ibu bapa, guru, di mana hendakkan kamu cemerlang dalam peperiksaan. So, apabila kamu berasa stres, ia akan menjejaskan waktu tidur, kamu akan hilang selera makan, dan kamu cuba untuk mengelakkan diri daripada aktiviti luar, aktiviti sosial. Okey, sebagai contoh, ini adalah kejadian yang sebenar terjadi di Malaysia, di mana seorang pelajar meninggalkan nota sebelum dia terjun. Ini kerana dia telah dimarahi selepas keputusan peperiksaan yang dia perolehi tidak memuaskan. Seorang pelajar tingkatan 3 ini, dia tekad terjun dari tingkat 11 pangsapuri yang dia tinggal. Sebelum terjun, dia sempat menulis nota meluahkan perasaan kecewanya. Okey, situasi kedua ialah perpecahan dalam keluarga. Okey, perpecahan dalam keluarga ni dia banyak, sama ada penceraian, mungkin ibu bapa sering bergaduh, anak sering bergaduh dengan ibu bapa. So, perpecahan dalam keluarga ni dia akan memberi tekanan kepada pelajar ataupun murid tersebut. So, anak-anak dia akan berasa tidak senang, tidak seronok. So, dia akan cuba untuk mencari
cara untuk melepaskan kemarahan dia. Okey, antara contoh yang kebiasaan berlaku dalam kalangan remaja ialah remaja cuba lari rumah dan remaja cuba akan terlibat dalam gejala sosial seperti penagihan dadah untuk melepaskan dia punya emosi. Okey, situasi ketiga antara contoh yang saya beri ialah masalah dalam persahabatan. Okey, ini kebiasaan berlaku dekat sekolah. Saya pasti kamu pun pernah mengalami di mana kawan-kawan akan mengejek dan menghina kamu. Okey, kebiasaan dia akan mengejek kamu punya keadaan fizikal, kadang-kadang nama mak ayah, nama nenek, apa semua tu kan. So, keadaan ini dia akan menyebabkan perselisihan faham dan akan menyebabkan pergaduhan. And ada setengah pelajar dia tak mampu untuk berlawan kerana mungkin dia takut atau sebagainya. So dia akan menyebabkan dia berdendam, dia rasa stres, dia rasa tertekan apabila keadaan-keadaan ini berlaku kepada dirinya. So saya harap kamu cuba mengelakkan perkara ini berlaku terhadap kamu ataupun kamu melakukan perkara ini kepada kawan kamu. Cuba elakkan. Okey, di sini saya berikan satu contoh kejadian sebenar di Malaysia di mana ada sahabat karib. Okey, sahabat karib bergaduh kerana perempuan yang dicintai dia dan dia nekat untuk bunuh diri kerana isu-isu ini. So kadang-kadang kita rasa benda ni macam kelakar, tapi hakikatnya benda ini pernah berlaku. Kadang-kadang kita tak dapat mengawal emosi kita, so kita nekat melakukan benda-benda yang tidak patut dilakukan. Okey, ini adalah statistik tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan yang saya ambil daripada internet. Okey, apa yang boleh kita lihat, seramai 29.2% penduduk di Malaysia mengalami tekanan. Okey, ini adalah fakta mengenai kesihatan mental di Malaysia yang bagi saya amat membimbangkan, di mana 29.2% daripada 4.2 juta penduduk Malaysia yang berusia 16 tahun, iaitu golongan remaja seperti kamu, mengalami penyakit mental. Okey, penyakit mental tak semestinya dia gila. Kerana penyakit mental dia mengalami tekanan. Okey, dia tak nak bergaul, contoh dia diam. Kalau kamu tengok kawan-kawan ada yang mungkin kamu pernah tengok, ada yang dia diam, dia tidak suka berinteraksi dengan orang lain, dia cepat marah. Itu adalah antara penyakit mental. Okey, dengan fakta ini di mana 1 daripada 5 remaja mengalami tekanan dan 11.2% daripada golongan remaja 16 tahun, berusia 16 tahun ada idea untuk bunuh diri. Dan 2 daripada 5 berasa bimbang. Okey, ini biasa bila berasa bimbang ni disebabkan peperiksaan. Kadang-kadang kerja sekolah tak siap pun dia berasa bimbang, betul tak? Kamu tak siap kerja sekolah, so datang sekolah takut dan perasaan bimbang. Okey, apa yang kamu lihat berikut adalah beberapa fakta mengenai bunuh diri. Okey, itu adalah kerataan akhbar yang saya ambil daripada internet, iaitu pelajar ataupun remaja cenderung untuk bunuh diri. Dan ada satu lagi kes di mana seorang wanita dia sempat update status untuk rancang bunuh diri sebelum terjun bangunan. So bunuh diri ni dia benda yang dah jadi kebiasaan. So kalau kamu tengok peratusannya daripada fakta yang saya ambil dekat internet ni, so benda ni adalah satu benda yang akan jadi kebiasaan sekiranya kita tidak dapat kawal kita punya emosi. Okey, seterusnya kita akan masuk mengenai kepentingan menguruskan ketidakstabilan emosi. Kita akan cuba pelajari kenapa pentingnya untuk kita menguruskan ketidakstabilan emosi dalam hidup kita. Okey, antara kepentingan dalam untuk menguruskan emosi kita, yang pertama ialah untuk membuat keputusan. So apabila kita dapat menguruskan kita punya emosi, kita boleh kawal kita punya emosi. So setiap keputusan yang kita buat adalah secara rasional, mengikut secara logik akal. So dia tidak mengikutkan hati kita. So kita dapat berfikiran secara waras untuk membuat sesuatu keputusan. Okey, yang kedua, dia akan memberi kesan kepada kita punya minda dan fizikal kita menjadi sihat. Okey, bila kita dapat mengawal kita punya emosi, kita kurang berasa marah, kita kurang berdendam dengan orang.
So di situ kita dapat menyihatkan minda kita. Okey, contohnya kita akan cuba melakukan aktiviti-aktiviti yang sihat seperti bersenam, bersukan. Yang kedua, benda yang selalu memberi kesan kepada kita punya emosi ialah tidur. Okey, apabila kita tidur cukup, so badan kita secara tidak langsung akan menjadi sihat. Okey, yang ketiga, kita akan merasa gembira. Apabila kita dapat mengawal kita punya emosi, so ia akan menyebabkan kita rasa tenang dan fikiran kita rasa stabil. So kita tidak akan rasa terbeban dengan perkara-perkara yang berlaku terhadap diri kita. Okey, yang keempat ialah berkomunikasi. Okey, bila kita dapat mengawal kita punya perasaan, kita punya emosi, so kita dapat berkomunikasi dengan baik antara keluarga kita, antara kawan-kawan kita, di mana ia akan dapat mengurangkan tekanan dan menstabilkan emosi kita. So jadi contohlah, saya bagi contoh situasi di mana apabila kita berasa tidak puas hati dengan ibu bapa kita, mungkin kadang-kadang perkara yang mereka lakukan mereka tidak sedar. Perkara itu tidak betul. Kadang kita tak melakukan benda tu, ibu bapa marah kita. So dengan cara berkomunikasi, ia dapat membantu kita untuk membetulkan apa yang tidak betul. Okey, contoh jika kita ikutkan emosi kita, kita tidak cakap, kita tahu nak marah, kita tahu nak rebel, kita tahu nak memberontak je. So benda tu tidak akan settle. So ibu bapa akan lagi memarahi kita sebab perbuatan kita. And apabila kita cuba berkomunikasi, kita cuba bercakap dengan ibu bapa kita dengan apa-apa perkara yang mungkin salah, yang tak perasan oleh ibu bapa kita, so benda tu kita boleh kawal. Okey, and last one, contoh kepentingan mengurus emosi ialah penyatuan masyarakat. So apabila kita dapat, setiap individu dapat mengawal emosi, so ia akan melahirkan masyarakat yang produktif, di mana tak adalah yang akan bergaduh atau pecah belah. So apa-apa hal akan saling bincang. So setiap perkara yang dilakukan adalah rasional. Okey, itu adalah antara kepentingan dalam menguruskan emosi. Okey, di sini saya tambah sedikit info yang mungkin berguna untuk kamu. Okey, sekiranya kamu rasa macam tak ada cara dah untuk merawat kamu punya emosi, kamu rasa macam kamu cepat marah, baran, cuba kamu dengar muzik, kerana ada kajian mengatakan terapi muzik adalah merupakan salah satu kaedah yang amat berkesan untuk merawat emosi yang tidak stabil. Kalau rasa marah sangat, cuba pasang lagu, dengar. Ia mungkin akan membantu. Selain daripada itu, ni kita memang selalulah kalau dalam TV akan dengar bersenam dan bersukan, dia boleh mengurangkan ketidakstabilan emosi dalam kalangan pesakit. Ni kerana bila kita bersenam bersukan, so kita akan berasa penat ataupun kita akan berasa gembira. So kita akan melupakan masalah-masalah yang telah berlaku. And daripada apa yang saya baca, dia akan excite kita punya endorphin, kalau tidak silap saya. Dia akan ubah kita punya perasaan. Itu sedikit pembersihan daripada saya. Pengetahuan tambahan. Sekarang kita akan masuk kemahiran mengurus ketidakstabilan emosi. Kita akan lihat apakah kemahiran-kemahiran yang penting untuk menguruskan ketidakstabilan emosi kita. Di sini ada beberapa kemahiran yang penting untuk kita menambah baik mutu serta kualiti kehidupan kita, di mana kita akan dapat mengawal kita punya emosi. Yang pertama ialah aktiviti kerohanian. Aktiviti kerohanian seperti mana kita tahu, bila kita dekatkan diri kita dengan Tuhan, tak kisahlah agama Kristian, agama Islam, Buddha ataupun lain-lain. So bila kita dekatkan diri kita dengan Tuhan, dia mampu membuatkan hati kita lebih tenang, kita lebih penyabar, kita tak cepat marah, kita tak baran bila sesuatu benda berlaku terhadap diri kita. Yang kedua, apabila kita kemahiran yang kita perlu kuasai ialah cuba mengakui kesalahan diri sendiri. Kadang-kadang setiap apa yang berlaku terhadap diri kita tu, dia berpunca daripada diri kita sendiri.
Kadang-kadang kita berasa ego. Bila kita berasa ego, kita cuba menafikan apa yang benar dan kita tak reflect balik kenapa benda tu terjadi terhadap diri kita. So bila kita dapat mengasai dan mengakui kesalahan diri kita, iaitu kita dapat kesalahan yang orang lain lakukan pada kita, kita dapat memaafkan kerana kita pun sering melakukan kesalahan. And secara tidak langsung ia akan memberikan hati kita lebih tenang. Okay, yang ketiga ialah bersikap empati. Okey, bersikap empati bermaksud kita memahami perasaan seseorang. Itu adalah empati. Okey, maksud empati. Okey, bila kita memahami perasaan seseorang, mungkin seseorang melakukan sesuatu yang tidak patut terhadap kita. So kita cuba memahami, sekiranya kita melakukan benda yang sama kepada diri dia, kemungkinan dia akan merasakan apa yang kita rasa. So dekat situ kita boleh mengurangkan kita punya kita mengurang tekanan emosi kepada orang lain. Okeylah, sebagai contoh, apabila ibu bapa memarahi kita kerana kita melakukan kesalahan, kita ada dua pilihan, sama ada kita mengakui kita punya kesalahan, kita memahami apa yang ibu bapa kita rasa, dan yang kedua, kita memberontak. Sekiranya kita dapat bersikap empati, kita dapat menguasai kemahiran empati, bersikap empati ini, so kita cuba mengakui kesalahan diri kita dan kita cuba memperbaiki untuk mengelakkan ibu bapa tidak marah kepada kita. Yang keempat ialah berkomunikasi secara berkesan. Berkomunikasi secara berkesan ni, komunikasi ni satu benda yang penting, tak kisah dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam apa-apa hal. So bila kita dapat menceritakan masalah kita, macam tadi saya beri contoh sebelum ni, so ia akan mampu mencari jalan penyelesaian terbaik kepada diri kita. So ia akan mengurangi kita berasa tertekan, kita tidak memendam dan sebagainya. And last kali, benda ni amat penting ialah menjauhi sikap agresif. Sikap agresif ni macam cepat nak melenting, baran, kena sikit nak marah. So bila kita berupaya mengawal kita punya emosi, dia akan menenangkan diri kita dan kita dapat berfikir secara rasional setiap tindakan yang kita hendak lakukan. Ini adalah antara kemahiran-kemahiran yang penting untuk kita mengawal emosi diri kita. Setakat ini saja pelajaran kita untuk hari ini. You are in charge on how you feel. Don't let anyone kill your vibe. Ia maksud kitalah orang yang akan mampu mengawal diri kita. So jangan menyebabkan perasaan tu menghantui diri kita untuk kita melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Terima kasih. Jaga diri, ikut SOP. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya.